Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Hijrah 3 Ramadan 5 April bersama saya Aziz Zarifin dan berikut tajuk utama malam ini. Pemandu nyaris maut kontena hempap lori. Tiket bas balik kampung laris. Empat juru teknik maut selepas van yang dinaiki terlibat dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan termasuk sebuah bas ekspres. Van dari arah Besut itu dikatakan cuba memotong sebuah kenderaan di hadapan namun gagal lalu bergesel dengan peloton persona yang datang dari arah bertentangan sebelum merempuh bas ekspres yang dalam perjalanan daripada Kuantan ke Kota Baru. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Terengganu, Superintendent Ismail Man berkata kemalangan berlaku di kilometer 29 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru berhampiran Kampung Lingai kira-kira jam 6.22 petang semalam. Van yang dinaiki 4 mangsa ini dari arah Besut menghala ke Kuala Terengganu. Akibat kemalangan itu, pemandu kereta Wira Aerobag Muhammad Fazil Hussein 33 tahun turut mengalami kecederaan. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus, Azmi Omar berkata, sejurus menerima panggilan, pihaknya bergegas ke lokasi bersama 18 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Nerus dan BBP Kuala Terengganu. Sampai di tempat kejadian, kami dapati ada 4 mangsa dalam sebuah train yang sempit. 1 mangsa telah dikeluarkan oleh Arawang dan 3 mangsa dikeluarkan oleh Jabatan Bomba. Menggunakan apa? Dengan menggunakan peralatan rescue itu untuk mengeluarkan mangsa. Berapa lama Masa mengeluarkan mangsa dalam lebih kurang dalam 20 minit. Kesemua mangsa yang maut diserahkan kepada pihak polis untuk dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ di Kuala Terengganu untuk tindakan lanjut. 22 kontena musnah manakala 38 lagi terjejas susulan kebakaran di Pelabuhan Barat. Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Kelang LPK, Kapten K. Subramanian berkata, kebakaran berlaku di yard kontena Blok 07JB0506, pelabuhan berkenaan pada 4.15 petang semalam. Yard terbabit merupakan lokasi penyimpanan kargo biasa atau dry general purpose dan tidak membabitkan kargo berbahaya. Api dikawal sepenuhnya pada 3 pagi tadi oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dan Jabatan Bomba West Ports. Punca sebenar kebakaran masih lagi dalam siasatan. Tiada kecederaan dilaporkan dan tiada jentera punggah pelabuhan terjejas. Operasi pelabuhan berjalan seperti biasa kecuali di lokasi kejadian yang sudah ditutup untuk siasatan. Masih di Pelabuhan Kelang, sebuah kontena jatuh pada ketinggian lebih 12 meter jejambat berhampiran persimpangan Laguna Park yang menyebabkan seorang pemandu lori cedera. Pengarah Bomba Selangor, Nur Azam Khamis berkata, berdasarkan maklumat awal, kontena berisi kotak kitar semula terjatuh dari jejambat. Kontena itu kemudiannya menghempap 2 lori yang sedang melalui di bahagian bawah jejambat. Dalam kejadian kira-kira 1.15 tengah hari itu, mangsa dikenali sebagai Rusaini Hasani, 49 tahun, dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah untuk rawatan lanjut. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sedang berhubung rapat dengan Malaysia Airlines Berhad, Malaysia Airlines, berkaitan insiden pesawat MH2664 dari Kuala Lumpur ke Tawau, Sabah yang mengalami masalah sehingga terpaksa berpatah balik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Kapten Chester Wu berkata, tindakan itu bagi memastikan segala perkara berkaitan keselamatan teknikal ditangani sebaiknya mengikut prosedur keselamatan dan peraturan. Pesawat berkenaan berpatah balik ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mengikut prosedur keselamatan ditetapkan dan mendarat dengan selamat pada 5.03 petang.
Katanya CAAM akan melihat semula sistem pengawasan data penerbangan dalaman Malaysia Airlines yang memantau dan merekodkan semua profil data penerbangan pesawat itu. Menurutnya, juruterbang dan pembantu juruterbang mengendalikan isu teknikal itu dengan selamat dan pesawat berkenaan kembali ke Kuala Lumpur bagi tujuan penyelenggaraan. Malaysia Airlines menerusi ciapan di Twitter rasminya petang tadi melaporkan sebuah pesawatnya berpatah balik ke KLIA disebabkan masalah teknikal ditambah dengan cuaca buruk semasa dalam penerbangan. Penduduk ibu kota mula beli tiket bas untuk beraya awal Mei depan. Pembelian tersebut bagi mengelak sebarang peningkatan tambang secara mendadak atau kehabisan tiket. Wartawan Khadijah Faisal ada laporannya. Sepanjang tinjauan saya di Terminal Bersepadu Selatan TBS, situasi masih lagi terkawal berikutan hari bekerja. Malah mendapati banyak lagi tiket bas yang masih boleh dibeli oleh orang ramai yang mahu pulang ke kampung sepanjang Ramadan dan untuk beraya kelak. Sebab nak balik 30 hari bulan ni, so kena beli awal, jadi tak adalah sesak-sesak nanti. Sangat-sangat teruja lah sebab dah 2 tahun saya tak balik. 2 tahun tak balik kampung beraya kan. So inilah standby awal ni. Biasa kalau raya tiket cepat habis kan, so memang kena beli awal lah. Sebab sebelum ni pandemik susah sikit nak bergerak pergi mana-mana kan. So dah endemik ni senanglah nak gerak pergi mana-mana. Namun kami dimaklumkan situasi itu dijangka berubah pada 10 terakhir Ramadan. Terminal ini akan kembali sibuk dengan dibanjiri ribuan warga kota yang mahu pulang ke kampung halaman masing-masing. Justru orang ramai dinasihatkan untuk membeli tiket lebih awal sama ada secara dalam talian, kaunter layan diri atau kaunter sedia ada. Sementara itu ditanya mengenai kenaikan harga tiket, orang ramai berkata setakat ini belum berlaku kenaikan harga. Setakat ni saya tengok sama je daripada sebelum ni sebab saya biasa naik bas. So sama je harga dia. Tak ada naik lagi lah. Tak tahulah akan datang nak raya ni, dekat-dekat nak raya nanti. So far okey lah sebab biasa saya naik bas harga dalam RM24.50. So sekarang ni tadi saya beli RM19. Biasanya harga dia turun naik lah. Kadang-kadang dia 24, 23 macam tu. Sementara itu, rata-rata penumpang yang ditemui berpuas hati dengan prosedur operasi standard yang masih dikawal ketat di hentian bas itu, membabitkan sanitasi, penjarakan fizikal di kaunter, pemakaian pelitup muka dan lain-lain seperti mana ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Walaupun TBS ini dijangka akan berlaku peningkatan penumpang untuk seminggu awal Ramadan, namun apa yang saya lihat situasi di sini masih lagi lengang dan terkawal. Walau bagaimanapun, semua penumpang dinasihatkan untuk membeli tiket lebih awal untuk mengelak sebarang masalah berlaku. Dan ingat, teruja-teruja juga SOP perlu dijaga. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Di Johor, polis sedang mengenal pasti pemandu kereta bernombor pendaftaran Singapura yang memandu secara melulu dan berbahaya di simpang lampu isyarat Felda Gugusan Adela dari Sungai Rengit menghala ke Bandar Penawar. Ketua Polis Kota Tinggi, Superintenden Hussein Zamora berkata, kejadian dikesan berlaku pada Ahad dan dirakam orang awam sebelum dimuat naik di laman sosial. Susulan rakaman berdurasi 41 saat ini, pihak polis, bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Kota Tinggi membuka kertas siasatan. Video ini memaparkan sebuah kereta berwarna emas yang dipandu dalam keadaan bahaya dengan cara memotong kenderaan lain secara melulu dan boleh menyebabkan kemalangan. Turut kelihatan beberapa buah kenderaan lain yang juga bernombor pendaftaran Singapura dipandu laju. Kertas siasatan berhubung video tersebut dibuka di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tempoh reman 3 individu yang ditahan bagi membantu siasatan kes penemuan mayat wanita tanpa identiti dalam gaung di kilometer 14 Jalan Lama Bukit Putus Seremban, Kuala Pilah pada 20 Mac lalu dilanjut 7 hari lagi. Bermula dari hari ini hingga 11 April depan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Ketiga-tiga suspek ini mempunyai talian persaudaraan di reman 6 hari di bawah seksyen sama iaitu bunuh bermula 30 Mac hingga 4 April lalu. Pada 20 Mac lalu, media melaporkan seorang lelaki yang sedang berjoging dikejutkan dengan penemuan mayat dipercayai wanita dalam gaung di kilometer 14 Jalan Lama Bukit Putus Seremban Kuala Pilah. Anggota ranger yang bertugas di kaunter pejabat Jabatan Perhutanan Ulu Bendul Kuala Pilah menyatakan telah didatangi oleh seorang lelaki berusia 50-an pada 10.50 pagi mengatakan semasa sedang berjoging dan ingin mengambil gambar telah menjumpai mayat tersebut dalam keadaan tertiarap. Pelitup muka masih wajib pakai. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pemakaian pelitup muka akan kekal diwajibkan walaupun negara beralih ke fasa endemik. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata pelitup muka perlu terus dipakai terutama di kawasan tertutup kerana ia adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi daripada virus dan diperakui oleh pakar. Saya berbeza sedikit dengan negara-negara Eropah, United Kingdom, Amerika Syarikat dan sebagainya. Dia dah semua buang dah dia punya pelitup muka. Tapi di Malaysia kita akan kekalkan pemakaian pelitup muka terutamanya di kawasan tertutup ya. Sebab saya dapati bahawa pakar-pakar maklumkan kepada saya ini antara pelindungan yang terbaik daripada jangkitan COVID-19. Beliau berkata demikian selepas lawatan rasmi ke Hospital Batu Gajah dan Hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh. Beliau pada masa yang sama turut menggesa umat Islam yang menunaikan solat tarawih di masjid supaya terus memakai pelitup muka dan memakainya dengan betul. Selain itu, Khairi Jamaluddin turut menggesa pemilik premis dan majikan untuk menaik taraf sistem pengudaraan di premis mereka bagi membantu mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Individu yang bertanggungjawab memutar laungan azan sama ada berbuka atau sahur di radio dan televisyen perlu lebih teliti dan beringat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata ia bagi memastikan insiden siaran azan diawalkan dari waktu sepatutnya tidak berulang. Sebab tu mereka yang menjaga urusan sama ada azan ke ataupun tengah pasang siren ke yang penanda kepada sahur ataupun buka puasa ni kena amanah betul-betul lah. Kena beringat. Kalau tidak mereka yang menanggung dosa kepada orang yang kalau mereka sengaja buat macam tu dengan tanpa berhati-hati, maka mereka pula yang menanggung dosa terhadap tu. Katanya, individu yang telah tersalah berbuka puasa kerana mengikut azan maghrib yang dikumandangkan lebih awal di radio atau televisyen wajib menggantikan puasa selepas Ramadan nanti. 2 hari lalu, salah sebuah stesen radio tempatan di Tawau tersilap menyiarkan laungan azan maghrib 4 minit lebih awal dari waktu sepatutnya, menyebabkan ada penduduk berbuka puasa awal. Pengurusan stesen berkenaan turut mengeluarkan kenyataan maaf berhubung perkara itu di laman sosial Facebook. Pada majlis sama, Datuk Idris berkata RM500 bakal diterima lebih 30,000 asnaf di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan menerusi bantuan Aidilfitri. Ia akan mula disalurkan kepada penerima secara berperingkat pada minggu ketiga Ramadan. Selain bantuan Aidilfitri itu, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib turut menyalurkan bantuan awal Ramadan sebanyak RM300 secara one-off kepada penerima yang sama melibatkan jumlah perbelanjaan sebanyak RM9.09 juta. Bantuan Aidilfitri juga kita akan beri sebenarnya lepas. Dia dekat Aidilfitri nanti dia orang jadi jawatan puasa betul makan. Minggu ketiga Ramadan. RM500 satu keluarga. Sementara itu, 811 masjid, surau Jumaat dan surau di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya menerima peruntukan masing-masing bagi menggerakkan aktiviti pengimarahan Ramadan atau Ihya Ramadan membabitkan keseluruhan kos berjumlah RM9.46 juta. Dalam pada itu, kadar wajib zakat fitrah tahun ini kekal RM7, manakala 2 lagi kadar adalah
RM14 dan RM21 kepada individu yang berkemampuan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim anjur kempen Jom ke Masjid bagi mengimarahkan rumah Allah sempena Ramadan dan peralihan ke fasa endemik. Yang di-Ketuanya Nasruddin Hassan berkata pihaknya berkolaborasi dengan pelbagai pihak termasuk Persatuan Pemandu Teksi, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO bagi menyampaikan mesej dakwah itu. 14,000 pelekat kenderaan diedarkan sempena program Ihya Ramadan Sebulan Yadim atau Irsyad 360. Ia diberikan kepada pemandu teksi dan rakan siswa Yadim. Pada Ramadan, selain tazkirah pendek, ceramah online, pelbagai program dianjurkan sebagai pengisian rohani, antaranya program menyantuni gelandangan. Tambah Nasruddin, walaupun negara sudah beralih ke fasa endemik, ramai ibu bapa masih bimbang untuk membawa anak-anak ke masjid dan surau. Namun kelonggaran SOP yang diberikan MKN harus diambil sepenuhnya. Sekarang ni apabila sudah diumumkan oleh pihak kerajaan yang melonggarkan sedikit SOP-nya dan juga turut membenarkan kanak-kanak hadir. Jadi saya kira tidak ada sebablah ibu bapa tidak mendidik ahli keluarga mereka, anak-anak mereka untuk sama-sama kita mendirikan solat berjamaah, terutamanya bagi kaum lelaki lah. Beliau ditemui di Masjid Putrajaya petang tadi. TV Al-Hijrah meneruskan tradisi agihan bubur lambuk percuma kepada orang awam sebagai inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR melalui skuad Hijrah Prihatin. Siri keempat dengan kerjasama TDC Holdings itu hari ini menyantuni petugas barisan di Hospital Besar Kuala Lumpur HKL. Bubur lambuk ini mula diagih Hijrah Skuad sekitar 3.30 petang kepada 800 orang. Ada di Hospital Besar Hospital Kuala Lumpur sekarang untuk membuat agihan sebagai tanda simbolik untuk menyantuni frontliner yang bertugas lumus semasa menangani isu COVID dulu kan. Jadi tapi untuk serahan sebenarnya kita juga menyerahkan ataupun menyantuni golongan-golongan ataupun orang-orang awam juga. Agihan khas sempena Ramadan ini turut disertai wakil TDC Holdings Sinan Berhad. TDC terutamanya terlibat sama dengan kebajikan. Jadi tertarik dari segi kebajikan yang diutarakan oleh TV Hijrah. Jadi TDC cuba memberi bantuan daripada segi sumbangan dan juga tenaga kerja yang dapat membantu meringankan dan membantu orang-orang yang memerlukan yang dianjurkan oleh TV Al-Hijrah. Makanan tradisi ketika Ramadan ini juga diagih melalui pandu lalu kepada pengguna yang melalui kawasan sekitar HKL. Bagi saya, program yang serupa seperti ini dialu-alukan. Ya. Ianya boleh memeriahkan suasana di dalam bulan Ramadan ini. Sedangkan pada waktu yang sama, bagi pihak saya, anggota-anggota saya bertugas. Ya. Jadi keseronokan tu ada, kemeriahan tu. Esok, edaran akan dilakukan di Ibu Pejabat Polis IPK Bukit Aman. Pelajar maut dalam perjalanan ke sekolah. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Ramadan tahun ini menyaksikan lebih banyak ruang solat dibuka di Masjidil Haram Mekah yang membabitkan fasa ketiga proses pembesaran Masjid Suci itu. Menurut Presiden Umum Hal Ehwal dua Masjid Suci, kira-kira 80 lagi Dewan Solat dibuka buat pertama kalinya selepas pembinaannya selesai baru-baru ini. Memetik portal Arab News, pengarah pentadbiran bagi projek pembesaran Masjidil Haram ketiga, Walid Al-Mas'udi berkata kesemua Dewan Solat baru itu terletak di aras bawah dan aras 1 Masjidil Haram. Jemaah boleh akses ke ruang-ruang berkenaan melalui pintu-pintu di bahagian utara, barat dan timur masjid. Selain pintu utama, pembukaan 80 Dewan Solat baru itu menyaksikan ia mampu memuatkan tambahan 300,000 jemaah lagi di masjid ini. Jika ia penuh sekalipun, ruang lega di bahagian utara dan barat masih boleh dijadikan ruang solat dan mampu memuatkan 280,000 lagi jemaah. Al-Mas'udi memberitahu Ramadan kali ini menyaksikan pertambahan jemaah di Masjidil Haram sekaligus mendorong kaki tangannya untuk berada di ruang-ruang masjid bagi proses pemantauan.
Mahkamah Tinggi Bandung menjatuhi hukuman gantung sampai mati terhadap seorang bekas guru agama yang juga pengasas sekolah tahfiz. Ia selepas Harry Wirawan, 36 tahun, didapati bersalah merogol 13 pelajarnya. Keputusan mahkamah itu dibuat selepas pihak pendakwaan mengemukakan rayuan ekoran tertuduh hanya dikenakan hukuman penjara seumur hidup pada 15 Februari lalu. Sebelum ini, pihak pendakwaan memfailkan rayuan supaya Harry Wirawan dikenakan hukuman mati. Pada 2016 hingga 2021, Harry didakwa melakukan jenayah seksual terhadap 13 pelajar perempuan berusia 12 hingga 16 tahun dengan 8 daripadanya didapati hamil. Kes Harry Wirawan mendapat perhatian di Indonesia termasuk Presidennya Joko Widodo. Bekas guru itu diseret ke mahkamah tahun lalu selepas keluarga mangsa membuat laporan polis atas tuduhan merogol anak mereka. Ketika perbicaraan, rahsia Harry terbongkar apabila telah melakukan perbuatan itu selama 5 tahun terhadap pelajar yang kebanyakannya daripada keluarga susah yang mendapat beasiswa. Indonesia, negara yang mempunyai penduduk Islam paling ramai di dunia dan mempunyai puluhan ribu sekolah tahfiz yang selalu menjadi pilihan pelajar. 4 kanak-kanak terbunuh dalam serangan rejim Bashar di Idlib, Syria. Kejadian berlaku ketika mereka dalam perjalanan ke sekolah awal pagi semalam. Serangan bom itu berlaku di sebuah perkampungan di Bandar Ma'arat Al-Nasan, utara wilayah Idlib, lokasi terakhir kawalan puak pemberontak. Visual yang dirakam wakil AFP di sana menunjukkan sebuah lori kecil membawa 3 mayat yang dibungkus dalam beg plastik hitam untuk ke tanah perkuburan. Manakala satu lagi jenazah sudah ditanam selepas meninggal dunia akibat kecederaan dialaminya. Ma'arat Al-Nasan merupakan lokasi yang terletak di antara kawasan kawalan puak pemberontak dan tentera rejim. Ia juga turut menempatkan pusat kawalan pemerhatian Turki di pinggir bandar itu. Idlib, wilayah bersempadan dengan Turki, mempunyai kira-kira 3 juta penduduk dan ia merupakan benteng terakhir untuk menentang Damsyik. Peperangan di Syria sejak 11 tahun lalu telah menyebabkan 1,5 juta rakyatnya terkorban, manakala berjuta-juta lagi hilang tempat tinggal. Di Ecuador, sekurang-kurangnya 20 banduan maut selepas berlaku rusuhan di dalam tirai besi. Kejadian berlaku di penjara El Turi di Bandar Cuenca, selatan negara itu. Menurut Menteri Dalam Negeri Patricio Carrillo, rusuhan tercetus pada jam 1.30 pagi kemarin waktu tempatan selepas banduan dikatakan cuba mengawal bahagian dalam penjara. Keganasan berlaku ekoran ada kumpulan mahu menguasai tempat berkenaan, namun ada sel yang bertindak balas dan memberontak sebelum berlaku rusuhan. Pergaduhan turut dikaitkan dengan pertikaian kumpulan pengedaran dadah. Akibat keadaan huru-hara itu, polis mengerah hampir 1,000 anggotanya untuk mengawal semula keadaan dalam penjara. Semua mayat sudah dipindahkan ke bahagian pusat forensik Cuenca. Setakat ini tiada banduan melarikan diri dilaporkan. Ecuador bergelut dengan rusuhan penjara yang selalunya berlaku di antara geng dadah. Tahun lalu sahaja 320 banduan terbunuh dalam rusuhan penjara. Dan berikut berita antarabangsa pilihan. Seorang wanita warga emas di India digelar sebagai Wira selepas menyelamatkan nyawa 150 penumpang kereta api. Om Wati, 53 tahun, bertindak meletakkan sari merah miliknya di landasan sebagai amaran kepada kereta api terbabit untuk berhenti. Bangga dengan keberaniannya, pemandu kereta api memberikannya RM100 namun ditolak Om Wati kerana dia menolong dengan ikhlas. Masih lagi di India. Sekumpulan remaja lelaki disaman pihak berkuasa Ghaziabad gara-gara menari di atas kereta di tengah jalan raya yang sesak. Selepas kejadian, 4 remaja terbabit mengaku melakukan aksi itu ketika mabuk dan telah membuat permohonan maaf secara terbuka. Di Thailand, seorang pengembara dari Belgium kehilangan rantai emasnya selepas dipeluk wanita warga tempatan. Tanpa disedari, wanita terbabit mengambil rantai emasnya sambil berbisik sesuatu kepada pengembara terbabit. Frederick De Vries memaklumkan dia kesal dengan insiden tersebut kerana rantai itu merupakan milik datuknya yang bernilai hampir RM4,000.
bagi memperkasakan perkhidmatan pengangkutan yang selamat, terjamin dan berkesan serta menjadikan perkhidmatan bas sebagai mod pengangkutan pilihan, Kementerian Pengangkutan Malaysia sedang melaksanakan program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti atau SBST yang dijangka memberi manfaat kepada 6.4 juta penumpang setahun. Sekian Berita Al-Hijrah. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum dan selamat berterawih.